أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبعد. Hormati kursi dan jawatan kuasa surau sedang jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sama-sama kita menyambung pengajian kita dalam kitab Aqidatun Najin fi Ilmi Usuluddin. Silap saya kita sampai ke surat 296. Jadi, manusia terbahagi kepada dua. Manusia terbahagi kepada dua. Dan kita ketahui pula bahawa manusia itu atas dua bahagi. Pertama mukmin, yang kedua kafir. Yani akibar akhir umurnya. Maka kafir itu kekal di dalam neraka dengan ijma' segala ulama. Baik, dalam perbincangan kita pada bahagian ini ialah sambungan daripada perbincangan berkenaan dengan dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Kita dah baca sebelum ni berkenaan dengan pembahagian dosa kepada bahagian dosa besar dan dosa kecil. Kemudian disambung pula dalam perbincangan tersebut pentingnya taubat. Maknanya manusia ini ya, ada yang berdosa dan di sana ada yang bertaubat, ada yang tidak bertaubat. Jadi dihuraikan kepada kita rukun-rukun taubat yang pertama, kedua dan ketiga. Kemudian ada kaitan juga dengan dosa dan perkara yang berkaitan dengan taubat berhubung dengan pembahagian manusia. Ya, supaya kita faham bagaimana perjalanan kehidupan setiap orang yang Allah Ta'ala jadikan atas muka bumi ini. Jadi kata pengarang, umumnya bahagian manusia atas dunia ini dua jenis saja, iman dan kafir. Tak kira banyak mana bangsa dia, keturunan dia, negara mana, warga negara apa, bahagian manusia atas dunia ini mukmin dan kafir. Kemudian pengarang juga sebut kepada kita penentuan iman atau kufur ini dikira pada akhir umur. Dia kata iktibar iman atau kufur ini dikira masa bila? Akhir umur. Inilah kita penting sedang jemaah sekalian, hidup sebagai Islam, mati sebagai Islam. Terlebih lagi penghujung hidup kita. Sebab itu dalam kaedah disebut innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya sekalian pekerjaan itu dikira pada penghujungnya. Pekerja, kita apa saja kerja. Ya tak? Belajar ke kita, buat kerja dunia sekalipun, main sukan ke, apa sekali, yang kira masa bila? Hujung. Awal ni tengok juga tapi tak kira. Ya tak? Kita lomba lagi. Masa bila kira pemenang? Bukan masa mula-mula nak take off tu. Take off action kita. Oh, ambil gambar, turun gambar, ambil gambar. Maraton 40 km. Gambar lah kita. Satu taman, satu karya surau ketewarisan ni bergambar ramai-ramai, maraton 40 km. Hebat lah kita gambar. Masuk TV. Dengan YB nya, dengan semua sekali lah. Tu imam depan sekali. Maraton 40 km. Kira ke tu? Tak kira lagi. Bila nak kira? Bil khawatim. Yang kira yang dapat hadiah nanti, ganjaran sebuah kereta freeway atau menunaikan haji, bila? Bila sampai di penghujung penamat, finish, itu baru dikira sebagai pemenang, baru kata hebat. Itu dalam kerja dunia. Sama juga dengan kerja akhirat. Walaupun kita hidup atas dunia ini sebagai mukmin, beramallah kita, ya, tetapi hakikat yang sebenarnya yang dikira di sisi Allah Ta'ala yang akan menentukan perjalanan hidup kita
bil khawatim, akhir hayat kita. Ya. Sebab itu kita lihat dalam kehidupan manusia ni ada macam-macam jenis manusia. Sebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang terkenal. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhulaha. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi'amali ahli al-jannah fayadkhulaha. Nabi SAW cerita kepada kita berkenaan dengan dua fenomena. Sesungguhnya seorang daripada kamu ada yang beramal dengan amal ahli syurga. Baiklah atas dunia ni, beramal sungguh ahli syurga. Sampai kerana baiknya beramal, ditakdirkan dia ni memang ahli syurga. Jaraknya dengan syurga hanya satu hasta. Dekat sangat. Pasal hebat sangat ibadat, baik sangat. Tapi telah datang ketentuan Tuhan kerana sebab-sebab yang tertentu, maka di penghujungnya dia beramal dengan amal ahli neraka, fayadkhulaha, maka akhirnya masuk neraka. Dan ada lagi satu keadaan, kata Rasulullah, seorang daripada kamu beramal dengan amal ahli neraka, sehinggalah jaraknya dengan neraka itu sehasta. Maknanya jahat sangat, banyak sangat maksiat, takdirnya mati masuk neraka tadi. Maka telah datang ketentuan Tuhan daripada Allah dengan hikmah yang tertentu, maka hamba Allah Ta'ala ni beramal dengan amal ahli syurga di penghujung hayatnya, mati sebagai amal ahli syurga, fayadkhulaha, dan mati masuk syurga. Ini dua keadaan. Nak menggambarkan kepada kita sedang jemaah sekalian pentingnya penghujung. Ya. Walaupun kita hendak hidup sebagai Islam, mati sebagai Islam, tapi penghujung sekali apa juga keadaan, mati sebagai Islam. Cuma hadis ni jangan kita lihat daripada aspek negatif lah. Tak? Jangan lihat dari sudut aspek negatif untuk menjadikan kita tidak beramal. Kerana apa yang Nabi sebut ni hanya kebarangkalian kecil. Mungkin 90% orang mungkin, tak adalah hadis kata macam tu. Kebanyakan orang beramal dengan amal ahli syurga, akhirnya mati sebagai ahli syurga. Ya. Terdapat juga kebanyakan orang beramal dengan amal ahli neraka, penghujungnya neraka juga, tak berubah sampai ke syurga. Namun hadis ini beri peringatan kepada kita, pada orang yang kuat beramal, jangan perasan, jangan sombong, jangan takbur. Mungkin hari ini kita duduk atas masjid, atas surau, ahli ibadat, ahli jawatan kuasa masjid, dan seumpamanya, tidak mustahil Allah Ta'ala bolak-balikkan hati kita berubah. Ya tak? Dan penghujung hayat beramal dengan amal yang tidak baik. Maknanya kita jangan sombong. Dalam masa yang sama, kalau orang itu ditakdirkan jahat dah dia, banyaklah maksiat, ya. Sampai kalau penyudahnya tadi macam tak ada harapan nak baik, maka kalau dia baca hadis ni, lihat daripada aspek yang baik, beramal dengan amal ahli syurga. Tapi jangan kita pegang buah bahasa Melayu. Orang Melayu ni banyak buah-buah dia yang tidak betul. Alang-alang menyelup pekasam biar sampai ke pangkal lengan, tak betul. Alang-alang jadi jahat biar mati jadi hantu, tak betul. Bukan buah macam tu. Maknanya kita dah jahat, berhentilah kita. Kita dah baik dah, alhamdulillah. Berdoalah kepada Allah mudah-mudahan istiqamah dan di penghujung hayat kita sebagai seorang Islam. Sebab itu doa yang kita minta kepada Allah Ta'ala, doa yang selalu sewajarnya kita amal, yang diajar oleh Rasulullah kepada kita. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, matikanlah kami dengan kematian yang baik, husnul khatimah, dan jangan matikan kami dengan kematian yang jahat. Kerana penghujung kematian itu akan menentukan kehidupan kita dan perjalanan kita, sama ada iman ataupun kufur. Baik, itu satu perkara berkenaan dengan perkara ini. Satu lagi perkara sedang jemaah sekalian, iktibar iman atau kufur ini yang dikira ialah iktibar di sisi Allah Ta'ala, bukan iktibar di sisi manusia.
Maknanya iman dan kufur ni yang dikira bukan di sisi manusia. Bukan orang kata kita Islam kita bukan. Sisi Allah. Sebab itu para ulama membahagikan manusia ini umumnya kepada 4 bahagian. Ada 4 jenis manusia. Di sudut pertimbangan Allah dan pertimbangan manusia. Yang pertama dipanggil mukmin indallah, mukmin indannas. Orang yang beriman di sisi Allah, di sisi manusia dia pun beriman juga. Orang kenal dia Islam, nama pun nama Islam, imannya betul, maka dia Islam di sisi Allah, mukmin di sisi Allah, dan mukmin di sisi manusia. Itu bahagian pertama. Ada juga manusia yang dipanggil kafir indallah, kafir indannas. Di sisi manusia dia kafir, nama pun kafir, amalan pun kafir, dan di sisi Allah dia kafir juga. Itu. Yang ketiga, ada golongan kafir indannas, mukmin indallah. Ada di kalangan manusia ini, di sisi mata manusia dia kafir, tetapi mukmin di sisi Allah. Mana tak kafir, ya dah. Nama pun tak tukar, padahal mengucap syahadah dah, cuma tak sempat register pejabat agama. Dalam perjalanan nak register pejabat agama, mengucap dah tadi, ya, dengan betul-betul sebenar tasdik iman yang betul, berlaku aksiden, mati depan pejabat agama. Habis kubur mana? Kubur kafir lah dia. Ya, kerana di mata sisi manusia, di mata undang-undang, dia ni kafir. Walhal di sisi Allah, jika benar ucapan syahadah dia tadi, beriman lah dia. Ini dipanggil kafir indannas, mukmin indallah. Tapi bahagian yang keempat ni yang kita takut, yang mungkin melibatkan setengah umat Islam, yang disebut sebagai mukmin indannas, kafir indallah. Terdapat golongan yang keempat, di mata manusia beriman, iman sungguh dia ni, nama pun mukmin, Muhammad bin Abdullah, ada tuan haji pula, berapa kali pergi haji? 10 kali, bawa jemaah lagi, hebat. Tapi kafir indallah, di sisi Allah dia kufur. Pasal apa dia boleh kufur? Kerana dia melakukan perkara-perkara yang menyebabkan batal iman dan batal syahadah. Kerana dia tidak yakin dengan kebenaran Islam, tidak yakin dengan Quran. Nama tuan haji, bukan sekali, banyak kali, bawa orang lagi, pergi ajak pada Islam, dia kata Islam tak boleh, tak sesuai. Nanti kita akan hurai di sini, ada bahagian-bahagian nanti bab perkara-perkara yang menyebabkan gugur syahadah. Dia dihurai di sini, contoh-contoh. Ini yang kita takut. Golongan yang dipanggil munafiqun, ya, yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran Al-Karim, innahum kafaru billahi wa birasulih wa matu wa hum kafirun. Golongan ini hakikatnya pada zahirnya, walaupun mereka ini hebat, sembahyang depan Rasulullah, belakang Rasulullah, tapi kata Allah, mereka ini kufur dengan Allah dan Rasulnya, dan mati juga dalam keadaan kekufuran. Inilah kita minta lindung, ya, biarlah kita ni, ya, menjadi mukmin yang di sisi Allah dan mukmin di sisi manusia. Ataupun mungkin sekurang-kurangnya pertimbangan kita, apa saja kerja buat kita ialah benar di sisi Allah. Manusia ni mungkin betul, mungkin tidak. Benar. Kadang-kadang kita buat baik, belum tentu orang suka. Ya, sebab tu dalam kaedah kita, ya, yang kita selalu sebut dalam zikir, ya, Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi. Tuhanku, sesungguhnya engkau adalah tujuan dan cita-cita aku, hanya senya keredaan engkau yang aku tuntut dan aku harap. Redha manusia, kalau dapat, dapat, kalau tak dapat pun apa nak buat. Itu yang kita pegang.
Kalau selagi mana kita berpegang dengan manusia mungkin betul, mungkin tidak. Jadi makna pertimbangan kita i'tibar akhir umur ni i'tibar sisi Allah, ya. Maka kafir itu kekal dalam neraka dengan ijma' segala ulama. Kafir ni kekal, kata pengarang, kekal dalam neraka dengan ijma' segala ulama. Ijma' mana apa? Persepakatan para ulama. Walaupun ada sesetengah pendapat yang sangat-sangat dhaif yang tidak diterima, ya, yang ditolak oleh para ulama. Pendapat yang kata dalam Quran kata khalidina fiha, masuk neraka khalidina fiha, kekal selama-lama, tu bukan makna kekal, tapi membawa makna tempoh yang lama. Ini tafsiran yang seumpama ini ditolak oleh ulama-ulama muktabar. Kerana zahir ayat Al-Quran, orang kafir kekal dalam neraka selama-lamanya. Selama-lamanya berapa ribu tahun? Selama-lamanya lah, ya. Ada juga yang mentafsirkan selama mana? Selama umur bumi. Mana takdir lah, ya. Ahli sains kata umur bumi, umur alam ini 10 bilion tahun dalam neraka. Itu bukan selama-lamanya, ya tak? Zahirnya khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Inilah yang menjadi sidang jemaah sekalian yang sewajarnya menjadi motivasi pada kita. Kita nak juga, ya Allah, jadi mukmin. Kerana apalah artinya hidup atas dunia ini 10 tahun, 70 tahun, 100 tahun, kalau penghujungnya neraka. Bukan sekejap, ya, tapi selama-lamanya, wal'ayazubillah. Kemudian selesai pembahagian manusia, iman dan kafir. Kemudian pembahagian yang kedua ialah bermula mukmin itu dua bahagi. Yang pertama yang taat, dan yang kedua yang asi. Asi ini maknanya yang maksiat. Maka yang taat itu di dalam syurga dengan ijma' kekal selama-lamanya. Dan yang asi itu di atas dua bahagian. Pertama yang taubat, yang kedua yang tiada taubat. Maka yang taubat itu di dalam syurga dengan ijma', dan yang tiada taubat itu di dalam kehendak Allah. Tetapi daripada Imam Maturidi, Imam Maturidi satu daripada Imam Ahli Sunnah. Kalau kita belajar ilmu kalam, dia ada Maturidi, dia ada Asy'ariyah, Maturidi, ya. Ini aliran, dua-dua aliran ini aliran Ahli Sunnah wal Jamaah. Cuma dia kadang-kadang ada perbezaan sedikit sebanyak dalam meletakkan tafsiran dan pengertian, macam qada dan qadar, ya. Kadang beza Maturidi dengan Asy'ari. Beza macam mana? Ada yang letak qada itu takrifnya qadar, ada yang letak qadar itu takrif tu qada, tapi sama saja. Beza di sudut takrif, meletakkan yang mana satu, ya. Jadi kita nak faham itu, kita belajar perbahasan ilmu kalam. Jadi Imam Maturidi thabit diseksakan jikalau seorang sekalipun di dalam suatu bagi daripada maksiat, dan atas takdir kena azab tiada kekal di dalam neraka. Selepas mukmin ni, pembahagian mukmin ni, mukmin ini dibahagikan kepada dua bahagian. Kafir tadi kafir, ya. Mukmin ini ada dua bahagian. Yang pertama mukmin yang taat, mana orang yang taat dengan perintah Allah dan Rasul, ya. Sebab tu kita dalam Quran terlalu banyak suruhan Allah Ta'ala taat kepadanya. Ati'ullah wa ati'ur rasul, taatlah kamu kepada Allah dan kepada Rasul. Wa ulil amri minkum, dan golongan yang memegang urusan di kalangan kamu. Setengah tafsir kata alim ulama, setengah tafsir kata pemerintah. Suruh taat. Dan dalam surah Al-Anfal Allah Ta'ala sebut orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasul macam binatang. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa rasulah wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un wa la takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un inna syarrad dawabi 'indallah summul bukmul ladzina la ya'qilun. Wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan Rasul, dan jangan berpaling daripada ketaatan. Wa antum tasma'un, sedangkan Allah kurniakan kamu telinga dan kamu mendengar. Dengarlah kebenaran. Dan janganlah kamu jadi satu golongan yang berkata kami dengar, wa hum la yasma'un,
mendakwa kami dengar tapi tak ikut perintah Allah, hakikatnya mereka ini tidak taat kepada Allah. Sesungguhnya kata Allah, golongan yang tidak taat ini syarrat dawab, sehina-hina binatang yang melata di atas muka bumi. Sesungguhnya sehina-hina binatang yang melata atas muka bumi. Bila sebut dawab dalam bahasa Arab, ad-dawab kullu syai'in yadubbu 'alal ard. Setiap yang berjalan di atas muka bumi dipanggil dawab. Ya, dawab yang berjalan di atas muka bumi. Atau dalam satu tafsiran yang lain, setiap binatang yang hidup dipanggil dawab. Makna lembu, kambing, babi, anjing, segala jenis, ular dipanggil dawab. Sesungguhnya seburuk-buruk binatang, termasuklah atas muka bumi ini manusia. Seburuk-buruk benda yang melata di atas muka bumi ini adalah golongan yang pekak dan bisu, yang tidak mendengar perintah Allah dan tidak taat kepada Allah dan Rasul. Nampak tak? Maknanya bila tidak taat, Allah Ta'ala kata orang ni lebih teruk pada binatang. Ya, sebab itu manusia ni yang tidak taat dianggap sebagai makhluk yang paling jahat. Yang pertama taat, dan yang kedua asi. Asi ni ialah makna orang yang melakukan maksiat. Asal maksiat. Maksiat ni lebih khusus berbanding dengan perkara mungkar. Saya salah sebut, sebagaimana yang dihuraikan oleh Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin. Apa beza di antara mungkar dengan maksiat? Kita ulang baliklah sebagai ingatan. Mungkar ini setiap perkara yang bercanggah dengan syarak yang dilakukan. Sama ada yang melakukan dia itu orang mukallaf atau bukan mukallaf. Ya, orang gila minum arak, mungkar. Orang gila pergi berzina, mungkar. Ya tak? Otak gila, barang dia tak gila, mungkar lah. Ya. Tetapi yang dikatakan maksiat, perkara yang ditegah oleh syarak, yang dilakukan oleh orang yang mukallaf. Mukallaf maknanya orang yang ada taklif syarak. Sebab itu kalau orang gila berzina, ya, syarat gila asal lah. Tapi kalau gila buat, itu khilaf para ulama. Itu khilaf para ulama. Contoh, diisap dadah, teruk sangat isap dadah sampai jadi gila. Dan lepas dia gila, dia buat maksiat. Adakah dikira berdosa waktu gila dia tadi? Itu khilaf para ulama. Umumnya ulama kata tak kira, tapi setengah ulama kata kira juga. Sebab gila dia tadi gila yang dibuat asal, bukan dilahirkan gila. Ya. Jadi yang dikatakan maksiat ini ialah perbuatan maksiat, perbuatan yang ditegak oleh syarak, yang dilakukan oleh orang mukallaf. Mana orang tu ada akal, dilakukan secara sengaja, dia sudah cukup umur, bukan dia dipaksa, ya, dan cukup syarat, maka barulah dianggap sebagai maksiat. Sebab itu orang gila yang berzina umumnya tidak dipanggil sebagai maksiat, tapi dipanggil mungkar. Wajib tegah lah, wajib kita tegah. Budak kecil main judi, berapa tahun? 4 tahun, main poker, judi, ya, bertaruh. Dia main kat belakang, kita nampak, biarlah start, bukan dosa budak-budak. Wajib tegah, kerana walaupun mereka bukan mukallaf, tapi perkara itu perkara mungkar, ya. Begitu juga perkara yang dilakukan dengan sengaja. Mana perkara yang tidak dilakukan dengan tidak sengaja, tidak juga dipanggil maksiat. Seorang yang tak sengaja tertembak orang, bunuh orang, dosa besar, maksiat. Tapi dia bunuh tak sengaja, tersilap, maka tidak dipanggil maksiat, dipanggil kesalahan. Wajib kena bayar, ya, kifarat, dam dan seumpamanya, bayar kepada fidyah, denda kepada waris dan seumpamanya. Tapi perkara itu tidak ditakrifkan maksiat, orang yang terpaksa dan seumpamanya. Yang asi, mereka yang taat itu di dalam syurga dengan ijma' kekal selama-lamanya. Jadi orang taat kepada Allah, mereka berada dalam syurga, ya, dengan ijma' para ulama kekal selama-lamanya. Ya, walaupun mungkin ibadat kita tidak banyak, tapi kerana kita orang taat, masuk syurga Allah Ta'ala.
Ini betapa murahnya Allah Ta'ala. Kalau takdir umur kita 80 tahun, ya dah, akhir balik 10 tahun, ibadatlah kita. Sejak umur 10 tahun dah kaki surau dah kita. Contohlah, 10 tahun dah mengaji dah, hebatlah. Dah tak tinggal semayang dah 10 tahun. Ya, qiyamul lail lagi, hebatlah, puasa sunnah, hebatlah. Takdir kan macam tu lah. Mati umur 80 tahun. Berapa tahun dah hidup dalam ibadat? Lebih kurang 70 tahun. Masuk syurga berapa lama? Kekal selama-lamanya. Rahmat Allah Ta'ala. Patutnya ibadat 70 tahun, masuk syurga 70 tahun lah. Betul tak? Bawa adil. 70 tahun ibadat, atau Tuhan kata tak apalah kau baik sangat, aku bagi kali 2, double. Kalau 70 tahun ibadat, 140 tahun masuk syurga. Lepas sambung 140 tahun keluar ibadat lain, masuk syurga lain. Tapi tak jadi macam tu. Rahmat Allah kepada kita. Sebab itu hidup atas dunia ni yang sekejap ni dah kita kena manfaatkan. Kerana kita ni tak mungkin boleh ibadat 70 tahun. Yang disebut oleh Nabi sendiri. Nabi sendiri mengaku umatnya tidak banyak ibadat jika dibandingkan dengan umat sebelumnya. Tapi kita ni lah paling banyak pahala. Kerana hikmat dan rahmat Allah Ta'ala pada kita. Adanya Lailatul Qadar, adanya amalan yang dilipat gandanya, amalan yang dilipat gandakan, adanya amal-amal jariah. Kita dah mati tapi hidup lagi, pahala. Jadi maknanya pahala banyak. Sebab itu ya, hidup yang sikit untuk dapat syurga yang banyak, kena ambil peluang atas dunia ni untuk memperbanyakkan ibadat pada Allah. Tapi umumnya kita, biasanya manusia ni, majoritinya tak banyak ibadat. Ya tak? Umur 80 tahun, tolak 10 tahun, 70 tahun hidup sebagai akhir balik. Kalau kita tidur sehari 8 jam, ikut nasihat doktor. Ikut nasihat doktor lah, 8 jam, ikut peraturan. Taat sangat nasihat doktor. Tak kira tidur siang, 8 jam. Maknanya 70 tahun tu hampir 20 tahun tidur kita. 70 tahun tolak 20 tidur. Berapa tinggal? 50 tahun tidur. Tolak pula masuk bilik air. Satu kajian saya, dia kata manusia biasanya menghabiskan waktu dalam bilik air sehari 45 minit. Wanita, perempuan lagi banyak. Sekali masuk setengah jam. Kalau 2 kali masuk, ada ni was-was 4 kali, 2 jam sehari. Tolak pula masuk bilik air 10 tahun masuk bilik air. 10 tahun. Allah, nak masuk syurga Allah. Habis ke waktu bilik air. Jenis pula tengok TV. Ya tak? Kaki bola, APL. Satu show berapa? Chelsea Manchester 2 jam. Habis Chelsea Manchester Liverpool pula lawan Blackburn, contohlah 4 jam pula. Habis tengok bola saja 15 tahun. Belum Piala Dunia lagi. Fikir, tolak, bimbang tuan-tuan. Sebenarnya ibadat kita tidak banyak pada Allah. Ya tak? Ini satu muhasabah, bukan mana salah. Tapi nak tunjuk kepada kita rahmat Allah Ta'ala pada kita, dan peluang kita nak buat ibadat ni sepatutnya dalam waktu yang ada ni kita perbanyakkan ibadat. Ya. Mudah-mudahan kita dapat rahmat Allah Ta'ala. Baik. Yang asih itu 2 bahagian. Yang pertama, yang taubat. Yang kedua, yang tiada taubat. Yang melakukan maksiat ini. Kerana sebab setiap manusia ni umumnya tidak lepas daripada dosa. Selain daripada orang yang dipelihara oleh Allah, ya, di kalangan para anbiya dan mursalin, hatta para wali sendiri pun melakukan maksiat, melakukan dosa kepada Allah. Cuma mereka ni, ya, kesalahan yang mereka lakukan mungkin bukanlah macam kesalahan kita. Mungkin dia melakukan maksiat waktu muda dia dulu. Sebab itu mereka ni darjat kedudukan mereka sangat tinggi di sisi Allah. Sesuatu yang dianggap salah, satu yang anggap tidak salah, dianggap kesalahan pada mereka. Ini orang yang
kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Jadi orang yang melakukan dosa ini umumnya ada dua jenis. Yang pertama taubat, yang kedua tidak taubat. Jadi maknanya kita dah tahu kita ni manusia biasa. Umumnya kita ni melakukan dosa kepada Allah. Banyak melakukan dosa kepada Allah. Jadi Allah Ta'ala tak hairan orang tu melakukan dosa. Sebab Nabi sendiri mengaku perkara itu. Kullu ibn Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun, kata Rasulullah. Setiap anak Adam itu umumnya buat silap, buat dosa. Setiap anak Adam. Kul di sini makna sekalian, kecuali yang dipelihara oleh Allah, yakni para anbiya. Setiap anak Adam itu melakukan dosa, melakukan kesalahan. Tetapi kata Rasulullah, wa khairul khata'in, sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang bertaubat kepada Allah. Jadi maknanya Allah Ta'ala tak hairan kita bertaubat, tak hairan kita buat maksiat pada dia, kerana kita manusia. Ya? Boleh jadi kerana iman kita lemah, boleh jadi kerana godaan yang terlalu hebat, maka berlakulah maksiat. Tetapi yang lebih penting daripada itu ialah taubat. Sebab itu dibahagikan manusia itu kepada dua, yang taubat dan yang tidak taubat kepada Allah. Ini besarnya taubat. Lantaran itu kita tengok dalam kitab-kitab para ulama. Misalnya Imam Al-Ghazali sebut dalam kitab dia Bidayatul Hidayah. Dia setengah surau dia buat baca kitab Bidayatul Hidayah. Maksud kitab Bidayatul Hidayah ni maknanya permulaan jalan untuk mendapat hidayat Allah. Mula-mula sekali Imam Ghazali sebut dalam Bidayatul Hidayah apa dia? Dalam banyak-banyak cerita dalam kitab. Cerita pasal takwa, cerita pasal akhlak yang terpuji dan seumpamanya. Amal-amal yang mesti dibuat oleh seseorang. Mula-mula sekali Imam Ghazali cerita pasal at-taubah. Taubat. Maknanya jalan nak jadi orang soleh mula-mula sekali kena taubat. Kena taubat kepada Allah. Kerana manusia itu dibahagikan yang bertaubat dan yang tidak taubat. Maka yang taubat itu dengan syurga Allah, yang tiada taubat itu dalam kehendak Allah. Orang yang bertaubat kepada Allah Ta'ala ni, walaupun mungkin dosa dia banyak, dosanya banyak macam mana dosanya? Sepenuh langit dan bumi. Sebab dalam hadis, ya Ibn Adam, wahai anak Adam, jika sekiranya dosa engkau memenuhi langit dan bumi, dalam hadis qudsi, penuh langit dan bumi, banyaklah dosa, lalu engkau bertaubat dan mohon ampun kepadaku, kata Allah, nescaya aku akan datangkan keampunan sebanyak langit dan bumi. Dosa ni tak kira. Yang penting sekali taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tiada taubat itu dalam kehendak Allah. Ini pengarang kata, kalau dia taubat umumnya masuk syurga, Tuhan ampun, masuk syurga. Yang tidak taubat di atas kehendak Allah. Patutnya kalau ikut kaedah macam ni, yang taubat dalam syurga, yang tiada taubat dalam neraka. Oh, betul ayat dia, betul. Tapi pengarang kata, ini keyakinan ahli sunnah, ini pegangan ahli sunnah. Yang taubat, diterima taubatnya di sisi Allah, masuk syurga. Yang tidak bertaubat di atas kehendak Allah. Pasal bukan wajib Allah Ta'ala masukkan seorang itu syurga, dan bukan wajib atas Allah masukkan orang itu neraka. Orang tu maksiat daripada awal maksiat sampai sudah, dulu kini selamanya maksiat, wajib masuk neraka. Tuhan berkuasa. Sebab itu disebut dalam kaedah yaghfiru liman yasha' wa yu'azzibu man yasha'. Tuhan berkuasa, berkehendak mengampuni siapa yang dia hendak dan mengazab siapa yang dia hendak. Ini maknanya rahmat Allah Ta'ala. Tetapi daripada Imam Maturidi, sabit disiksakan jikalau seorang itu sekalipun dalam suatu bagi daripada maksiat. Kata Imam Maturidi, betul lah Allah Ta'ala ni, orang tak taubat itu masuk syurga juga nanti. Tapi sebagai kifaratnya, kata Imam Maturidi, dia akan rasa juga siksaan yang bukan siksaan neraka, rasa juga siksa sebelum masuk syurga. Maknanya dia tak masuk neraka,
tapi rasa siksa juga sebab tidak taubat. Ini ayat melapik. Ini takut salah faham orang jahil. Tanya, marilah kita beramal, marilah pergi surau. Dia faham, dia dah baca dah kitab dengan ustaz. Ustaz kata Tuhan berhak mengampun. Dia kata, tengok, dia tak semayang kalau Tuhan wajib ke saya masuk neraka. Tengok kitab dia tu. Pandai orang sekarang. Memang betul lah. Tapi kata Imam Maturidi, kalau orang tu tidak bertaubat, memang harus bagi Allah masukkan dia syurga, walaupun banyak dosa. Tapi kata Imam Maturidi, orang ini akan diraksakan juga siksaan selain siksaan neraka sebelum dia masuk syurga. Mungkin siksaannya macam mana? Siksaannya lama di padang mahsyar. Mungkin payahlah padang mahsyar. Kalau mukmin yang taubat, waktu padang mahsyarnya, kepayahan padang mahsyarnya, setengah riwayat kata di antara waktu zuhur dengan asar. Payahlah sikit. Setengah riwayat lagi sekadar sekira-kira sembahyang 2 rakaat. Payah pada masa mukmin ni sekejap je. Mungkin orang yang tidak taubat ni kepayahannya 20,000 tahun di padang mahsyar. Okey. Syurga kat dia. Nak? Mungkin orang yang bertaubat ni kerana taubatnya diterima oleh Allah, dia melintasi titian sirat sepantas kilat atau seumpama kuda berlari sampai syurga. Orang yang tidak taubat ni masuk juga syurga. Macam mana masuk syurga? Merangkak. Masuk syurga merangkak. Tak tahulah berapa lama sampai. Kita nak merangkak, nak pergi Bandar Baru Salak tinggi pun rasanya kalau orang bayar 10,000 tak lagi kita. Nak bagi 10,000 satu privet merangkak. Merangkak macam mana? Merangkak ikut kaifiat dalam di padang mahsyar. Macam mana merangkak? Merangkak dia guna muka, tangan ikat, macam cacing. No, 1 juta. Lah ada orang tak mampu gitu. Tapi disebut dalam hadis ada orang masuk syurga merangkak. Inilah mungkin orang yang tidak taubat, Tuhan masukkan dia dalam syurga, tapi kata Imam Maturidi, Tuhan akan siksakan juga dia sebelum dia masuk syurga. Mungkin selama ribuan tahun merangkak di atas siratal mustaqim, yang sehalus rambut setajam mata pedang, akhirnya sampai juga sekian ribu tahun ke syurga. Kita tak nak macam tu. Walaupun disuruh hukum akal, perkara itu tidak mustahil di sisi Allah Ta'ala berlaku. Dan di atas takdir kena azab, tiada kekal di dalam neraka. Jadi maknanya kalaulah ditakdirkan seseorang itu mukmin, mukmin, jadi tak taubat, masuk neraka. Yang mukmin yang tiada taubat ni umumnya masuk neraka. Kecuali kita katakan tadi ada golongan yang dikehendaki oleh Allah. Jadi kalau ditakdirkan juga masuk neraka, masuklah dia atas tempoh yang tertentu, tiada kekal di dalam neraka. Tak kekal. Mungkin ditinggal sembahyang, banyaklah sembahyang tinggal. Mungkin dia kena 100,000 tahun dalam neraka, kena berapa? Pasal 100 waktu tinggal. Mungkin dasarkan riwayat kata satu waktu 1000 tahun. Ini bukan hadis. Satu waktu 100 sembahyang. Ni kalau ditinggal 10 tahun darah dah pecah kereta. Tu baru dosa sembahyang, belum dosa lain. Tapi pokok pangkalnya masuk syurga. Tapi jangan kita cita-cita. Janganlah kita jawab macam setengah orang. Dia kata kita ni selagi mana ada iman masuk neraka pun akhir sekarang masuk syurga juga. Dia cakap itu. Ini bukan nak cita-cita. Masuk neraka ni bukan macam tahanan dalam penjara atau tahanan kerja berat cari kat mana-mana, tak ada bandingan. Tak ada bandingan. Duduk dalam penjara makan sedap. Makan sedap lagi. Duduk pusat serenti makan sedap, makan ayam tiap-tiap malam. Makan tak makan ayam komplain. Sedap makan. Petang-petang boleh main bola. Syurga boleh, neraka boleh. Tak boleh. Makna tak ada bandingan. Kepayahan di dalam perkara itu. Sebab itu dalam kehidupan kita sedang jemaah sekalian, taubat tu kunci segala-galanya. Memohon ampun kepada Allah kunci pada segala-galanya. Doa yang paling penting kita minta, doa minta ampun.
Itu paling penting. Sebab itu dalam satu hadis sahih, ya, Nabi cerita kepada kita berkenaan dengan seorang lelaki yang bernama Uwais Al-Qarni. Seorang lelaki, Nabi kata, ya'rifuhu ahlus sama' wa la ya'rifuhu ahlul ard. Seorang lelaki yang sangat terkenal, ya, di langit, tidak terkenal di bumi. Selebriti langit, dunia tak kenal dia. Nama dia Uwais, kata Nabi, dia daripada Yaman. Nabi cerita hadis ni kepada Ali bin Abi Talib dan Umar Al-Khattab. Lalu Nabi kata, Uwais ni jenis orang yang berbakti pada mak dia. Dia orang baik, dia jaga mak. Macam mana dia berbakti dengan mak dia? Dia jaga mak dia. Jaga macam mana? Dia bawa haji mak dia daripada Yaman kerana dia miskin. Bawa haji mak dia ni dengan dipikul mak. Mak dipikul, bawa haji. Kamu pakai tolak kita sorong, kita ke tolak kita sorong, upah lagi. Nah, ni dipikul mak. Sampai diceritakan Uwais Al-Qarni ni hebatnya. Bila mak dia minta permintaan mak dia nak pergi haji, dia miskin. Orang dulu nak pergi haji, ya, kena ada kenderaan. Lepas tu kalau uzur pula, dia kena ada pakai kedung, rumah atas unta. Mahal tu. Ada kenderaan hebat lah tu. Ya, macam kapal terbang ikut sekarang ni. Ya, mana orang uzur kena duduk atas tu. Dia tak mampu, unta pun tak mampu, keledai pun tak mampu. Miskin sangat. Jadi dia bercita-cita nak bawa mak dia pergi haji. Jadi Uwais bin Al-Qarni ni, orang tengok dia pelik. Bila dia berazam dalam tempoh 2 tahun, dia beli seekor anak lembu. Anak lembu. Dan dia buat rumah lembu ni dekat atas bukit. Ada kandang atas bukit. Hari-hari dia pikul lembu, bawa atas bukit. Ni perangai dia. Orang heran, dia kata apa benda Uwais ni, gila tu. Hak lembu bawa pikul, lepas tu bodoh pula tu buat lembu, rumah lembu atas bukit. Dia buat benda tu selama 18 bulan. Lembu dah 18 bulan, sedang elok lah, dah besar jadi bapak lembu. 100 kilo, asal beli 20 kilo, akhirnya berat 100 kilo, dia boleh pikul. Orang tak tahu apa sebab perangai pelik dia tu. Rupanya dia membuat persediaan untuk pikul mak dia pergi haji. Setelah 18 bulan, dengan senang dia boleh pikul lembu 100 kilo. Akhirnya dia bawa mak dia, mungkin mak dia 60 kilo, daripada Yaman pergi ke Mekah dan Madinah, tunaikan ibadah haji. Ini cerita Uwais, orang yang berbakti pada mak. Dan dia ni ada penyakit sopak, yang akhirnya penyakit sopak tu hilang dengan berkat doa ibu dia. Baik, ringkas cerita. Nabi kata, kau carilah Uwais ni, seorang lelaki yang doanya sangat mustajab. Lalu Umar dan Ali tanya, ya Rasulullah, kalau kami jumpa Uwais, kami nak minta doa apa? Kau kata doa dia mustajab. Kau nak minta doa, kami nak minta doa apa ya Rasulullah? Lalu kata Rasulullah, wahai Ali, wahai Umar, kamu jumpa Uwais, mintalah doa supaya Tuhan mengampunkan dosa kamu berdua. Tak usah minta lain, minta Tuhan ampun dosa je. Minta Uwais doakan supaya kamu berdua ni dosa diampunkan Allah. Sebab tu saya katakan tadi, dalam banyak-banyak doa, jangan tinggal doa minta ampun. Walaupun dalam hukum syarak, kita doa apa saja sah. Dalam sembahyang, apa saja doa dunia pun sah. Syarat-syarat kan. Doa apa saja sembahyang, doa nak baca dalam sembahyang semua sah. Doa nak minta naik pangkat, doa nak apa, nak kahwin, sah semua. Ya, semua boleh. Tapi tidak ada doa yang sewajarnya kita tinggalkan selain daripada doa minta ampun. Sebab itu dalam kehidupan kita ini, doa minta ampun ini banyak diucapkan kita. Banyak kita ucapkan tiap-tiap hari. Dia telah menjadi tuntutan selepas sembahyang. Kita minta keampunan, doa mohon keampunan. Doa mohon keampunan ini juga satu rukun daripada khutbah Jumaat. Doa mohon keampunan ini juga adalah merupakan perkara yang menjadi tuntutan, ya, rukun dalam kita menunaikan sembahyang jenazah. Antara kandungan doa tadi ialah doa mohon keampunan. Jadi doa mohon ampun ini banyak sangat, ya.
sampai kita dituntut untuk banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan atas kena takdir, kena azab, tiada kekal di dalam neraka, ya. Jadi selain daripada itu, kita kena memperbanyakkan sembahyang sunat taubat untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai nak mencukupi syarat orang yang bertaubat yang akan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Syahdan. Ini disebut syahdan, ni makna benda baru. Wajib atas tiap-tiap muslim yang mukallaf bahawa ia memeliharakan kulliyat yang 6. Dan sebab dinamakan dia kulliyat kerana tercawang daripadanya beberapa hukum yang banyak. Baik, jadi dia dah habis bincang berkenaan dengan pembahagian manusia, pembahagian mukmin yang taubat dengan tidak taubat, kesudahan manusia, syurga dan neraka. Dia bawa cerita baru berkenaan dengan tuntutan syarak terhadap 6 perkara yang nak dijaga. Jadi dia kata pengarang, seorang muslim yang mukallaf hendaklah jaga 6 perkara kulliyat, 6 perkara yang asas utama. Dan dinamakan kulliyat kerana tercawang daripadanya beberapa hukum yang banyak. Maksudnya daripada 6 perkara inilah banyak berlaku hukum, ya. Hukum-hukum syarak yang berkaitan dengan jenayah datang daripada sini, 6 perkara. Jadi maknanya penjagaan 6 perkara ini dianggap sebagai perkara yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Sebab itu pencabulan salah satu daripada 6 ini dianggap jenayah. Jenayah macam mana? Jenayah yang ditentukan hukumannya di dunia. Sebab ada jenayah yang tidak ditentukan hukum di dunia, walaupun jenayah itu besar, dosa besar, masuk neraka, tapi tak ada hukum dunia. Apa contoh? Jenayah besar tak ada hukum dunia. Contoh besar jenayah besar yang tak ada hukum dunia, contoh, ya, ulama yang mendiamkan diri. Ulama mendiamkan diri, tak cakap benda betul, takut keluar hukum. Benda kecil ni dosa besar. Kitmanul ilm minal kabair, menyembunyikan ilmu satu daripada dosa besar. Disebut sebagai syaitanun akhras, syaitan yang bisu. Disebut sebagai syaitanun natiq, syaitan yang berkata-kata. Dua level. Ulama yang berkata perkara batil, ulama yang menyembunyikan kebenaran. Dosa besar. Ada tak hukuman dunia? Tak ada hukuman dunia. Kalau ada hukuman dunia, kena tangkap ulama yang tak keluar fatwa, penuh je. Tak dia. Maknanya tak ada hukuman dunia. Bukan makna benda tu tak ada hukuman dunia, benda tu kecil, tidak. Ini ada hikmah-hikmah yang tertentu. Makna pencabulan di sini bermaksud pencabulan yang bersifat lahiriah umumnya, yang nampak, ya. Yang pertama din, yakni agama, iaitu barang yang disyarak oleh Allah Ta'ala bagi segala hamba daripada segala hukum. Maka wajib atas tiap-tiap mukallaf memelihara agamanya dengan dipeliharakan daripada jatuh pada kufur dan daripada mencederakan segala yang wajib dan segala yang haram. Kerana memeliharakan agama itu disuruh kita perang akan orang kafir harbi dan lainnya, dan dibunuh orang yang murtad, dan dihadkan ke atas orang yang mengerjakan maksiat yang mewajibkan had seperti berzina atau mencuri dan minum arak dan lainnya. Yang pertama, benda asas dalam kehidupan manusia ni, kata pengarang, ini disebut oleh Asy-Syatibi dalam Al-Muwafaqat, ya. Yang pertama sekali agama, din. Maknanya perkara yang paling besar dalam kehidupan manusia ini adalah agama, yang wajib dipelihara. Sebab itu kata pengarang, agama ni wajib dipelihara daripada jatuh pada kufur. Maknanya kecacatan pada agama dua perkara. Yang pertama, melakukan kekufuran. Kufur ni makna terkeluar daripada agama. Dan yang kedua, pada yang mencederakan agama. Istilah dia kata agama ni boleh rosak dengan dua perkara. Yang pertama, akidah kufur. Yang kedua, mencederakan, kecederaan, atau bahasa mudah, maksiat. Sama ada meninggalkan yang wajib
atau melakukan yang haram. Sebab itu hakikatnya di sini bahasa mudahnya kalau kita nak faham. Agama ini wajib dipelihara daripada kufur. Agama ni hendaklah kita jaga daripada kufur. Kufur ni ada dua. Satu, kufur akidah, terkeluar daripada agama. Yang kedua, kufur yang dipanggil kufrun duna kufrin, kufur yang tidak mengeluarkan diri daripada akidah, atau dipanggil sebagai kufur nikmat. Kufur nikmat ni ialah sebarang bentuk maksiat, sama ada meninggalkan kewajipan atau melanggar perkara haram, dipanggil kufur. Itu di sudut takrif. Ya, sebab itu kita kata maksiat itu adalah kufur. Orang yang melakukan maksiat adalah kafir. Kafir macam mana? Kafir nikmat. Ya, kaedah dia. Sebab itu di sini dia kata agama itu dipelihara daripada kufur. Kufur yang pertama, kufur yang keluar daripada akidah. Kufur yang kedua membawa maksud maksiat. Kerana setiap keingkaran itu adalah merupakan keingkaran kepada Allah, kekufuran kepada Allah. Itu maknanya bila kita faham maksiat itu kufur, maknanya kita berhati-hati. Ya, berhati-hati. Kerana walaupun dia dipanggil kufur yang kecil, tapi kalau dah banyak, hari-hari kufur nikmat banyak sangat, maka tidak mustahil dia jadi kufur yang mengeluarkan diri daripada akidah manusia. Ya, mengeluarkan akidah diri daripada akidah agama. Kerana memelihara agama disuruh perang akan orang kafir. Jadi bukan sekadar kita kena jaga, kita kena pertahan agama. Sebab itu walaupun ya, Islam agama perdamaian, tak suka kita bunuh orang, perang orang, tapi kerana besarnya tuntutan pada agama, syarak mewajibkan kita perang, bunuh orang yang memerangi agama, atau dibunuh orang yang murtad. Nyawa manusia di Islam sayang. Nilai nyawa manusia ini sangat besar di sisi Allah Ta'ala. Jadi walaupun nilai nyawa itu besar, tapi apabila berkaitan pertembungan di antara agama, ya, mencemarkan agama, maka dibunuh orang yang murtad. Atau dikenakan had, yakni hukum hudud orang yang melakukan maksiat. Wajib had seperti berzina, mencuri dan minum arak. Walaupun berzina, sebat orang atau rejam orang, kita nampak macam keras, oh teruknya, siksanya, zalimnya, Allah, kita nampak macam tak sampai hati pun. Tapi kerana agama itu lebih besar, dilaksanakan juga perintah itu. Ini sebab itu kita kehidupan kita dalam penentuan neraca kita bukan neraca kepala otak kita. Neraca kita neraca agama. Ya tak? Pasal apa kita potong tangan orang? Kan ketak kenaya dia, memanglah naya pada dia. Tapi isu sekarang ni kita nak jaga agama. Tapi ni manusia moden hari ni tak faham. Ya, manusia orang hari ni dia tak faham. Terlebih lagi orang moden hari ni dia silap memahami agama itu hanya sekadar keyakinan spiritual, perkara yang berkaitan dengan soal-soal kerohanian. Agama ni benda dalam dia kata. Jadi tak adalah hukum-hukum yang seperti mana ada pada kita. Ya, ini itu satu salah faham manusia. Walhal kita buat perkara tadi semuanya demi untuk menjaga agama. Dan minum arak dan lain, gambaran kepada kita berkenaan pentingnya manusia itu, ya, menjaga agama. Kerana menjaga agama ini didahulukan daripada semua perkara lain. Ya. Dalam bab silaturahim, Islam suruh kita jaga silaturahim, suruh. Tapi kalau bab jaga agama, apabila orang yang ada silaturahim dengan kita, kaum kerabat kita menentang agama kita sendiri, sampai ke peringkat angkat senjata, syarak kata pergi. Itu yang sebut dalam Quran. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallah walau kanu aba'ahum. Kamu tidak akan dapati orang yang beriman dengan Allah dan Rasulnya, berkasih sayang dengan orang yang memerangi Allah, walaupun mereka itu bapa mereka sendiri. Ayat ini setengah ditafsir kata turun kepada Abu Bakar As-Siddiq
yang terpaksa berperang dengan bapa dia sendiri yang kafir. Pasal apa? Islam tak suruh ke kasih sayang ibu bapa? Memang Islam suruh kasih sayang ibu bapa, satu daripada tuntutan Islam. Tapi bila sampai pertembungan antara kasih sayang ibu bapa dengan agama, agama dahlah didahulukan. Ini dah dalam hari ini kita lihat pertimbangan orang insaf. Tidak. Orang hari ini kadang-kadang tidak melihat agama itu sebagai satu benda besar, yang dilihat perkara-perkara yang lain yang kadang-kadang bersifat keduniaan, bersifat benda lahiriah semata-mata. Baik, satu lagi kita baca ya. Dan yang kedua, diri atau nyawa seseorang, dan memeliharakan dia itu dengan dipeliharakan daripada yang membinasakan dia atau yang memudaratkan dia. Maka tiada harus kita bunuh akan dia dengan tiada sebenar, jikalau diri kita sekalipun. Dan tiada harus kita kerat akan anggotanya dengan tiada sebenar. Dengan sebab itulah dituntut qisas pada dirinya dan pada anggota. Yang kedua kata syarak, jaga diri. Diri ini membawa maksud nyawa dan tubuh badan. Tubuh badan manusia juga disuruh oleh syarak datang selepas tuntutan menjaga agama. Sebab itu dalam hukum syarak dilarang untuk sengaja membinasakan nyawa, ya, atau diri sendiri. Sebab itu tak boleh. Sebab itu dalam Islam, bunuh diri hukum dosa besar. Mencederakan orang tanpa sebab yang sebenar diharamkan oleh syarak. Sebab itu kata pengarang, tidak harus kita bunuh dengan tiada sebenar. Maknanya tidak harus dibunuh seseorang itu tanpa sebab dan alasan yang benar. Dalam agama umumnya ada 3 sebab sahaja seseorang itu boleh dihukum bunuh. Sebut dalam hadis hanya 3 sebab umumnya. La yahillu dam imra'in illa min ihdas salas, kata Rasulullah. Tidak halal darah seseorang itu kecuali 3 sebab. An-nafsu bin nafsi wa thaybu dhani wa tariku dinihi al-mufariq al-jamaah. Yang pertama kata Rasulullah, nyawa dibalas nyawa. Bila bunuh orang, halal darah dia. Setelah dia disabitkan bunuh orang, maka dia kena bunuh. Qisas. Yang kedua, ath-thaybu dhani, penzina yang sudah berkahwin, hendaklah direjam sampai mati. Dan yang ketiga kata Rasulullah, orang yang meninggalkan agamanya, yakni murtad, yang berpisah daripada jamaah kaum muslimin, orang ini juga hendaklah dibunuh, ya. Yang ini maknanya maksud tiada sebenar, maknanya lain daripada 3 sebab yang nyatakan tadi, maka umumnya tidak boleh bunuh orang, ya. Maknanya kalau bunuh juga bukan dengan sebab sebenar, jikalau diri kita sekalipun. Dan tiada harus kita kerat akan anggotanya dengan tiada sebenar. Jadi tak boleh nak potong tangan orang tanpa sebenar. Itu dalam agama kita, potong tangan atau potong kaki, ya, dalam kes kesalahan yang melibatkan mencuri dan melibatkan hirabah. Hirabah ni ialah merompak, samun bersenjata. Antara hukuman dia ialah potong tangan dan potong kaki secara bersilang, ikut kesalahan-kesalahan, ya. Kalau dia bunuh, dia kena bunuh juga. Kalau dia sekadar mencuri, dia kena potong tangan kanan, potong kaki kiri, ya. Tangan dia secara bersilang. Ini disebut dalam Quran dalam surah Al-Ma'idah. Jadi selain daripada sebab-sebab yang dinaskan tadi, maka syarak tidak membenarkan perkara ini dicemari. Dan sebab itulah dituntut qisas pada dirinya dan pada anggota. Sebab itu dalam syarak, qisas ni menyelesaikan masalah manusia. Selagi mana tidak ada qisas, selagi itu masalah manusia tidak selesai. Tidak. Berlaku kematian seorang, matilah seorang kena bunuh, bicara lagi tu, sabit tangkap 2, tangkap 3 orang, tangkap 3 orang, bicara-bicara lepas orang, tinggal 2. Bicara-bicara sabit 2 orang ni, bicara nak kena bunuh dah, sabit. Rayu pula, rayu lepas, lalas tak ada siapa bunuh. Benda cerita. Ni kita kata bodohnya kita. Yang tak penat-penat bicara, habis sekalian banyak duit, masa. Kita pun buang masa baca Allah. Alah, keputusan dia kosong. Apa benda macam tu? Allah. Sampai bila kita manusia nak kembali kepada hukum syarak? Sebab tu manusia yang tidak kembali kepada hukum syarak adalah sejahil-jahil dan sejahat-jahat manusia.
termasuk orang yang bersekongkol tidak membenarkan hukum syarak dilaksanakan. Sebab bila tak laksana hukum syarak, bukan sekadar kita bersalah atas dunia, hari akhirat nanti nak jawab depan Allah Ta'ala. Ya? Nak jawab depan Allah Ta'ala. Ini adalah satu musibah kepada umat Islam. Ya, musibah kepada umat Islam bila tidak kembali pada hukum syarak. Itu baru satu bab. Ya, banyak lagi perkara yang lain. Sebab itu kita baca dalam bab ini saja. Ya, mengarang kata bab nyawa manusia, bab kehormatan manusia. Ya. Bila perkara ini tidak ikut hukum syarak, maka jenayah, keamanan tidak diwujud dalam masyarakat. Ya tak? Kita nak contoh sangat negara maju yang tak ikut hukum syarak. Mana negara maju contoh yang aman? Ya tak? Jadi maknanya kita ni, ya, dah lah tak ikut hukum syarak. Ya. Hukum cara dunia pun tak ikut juga. Akhirnya sesat dunia akhirat. Ya. Ini padahal kita dah belajar. Sebab tu kita kata sedang jemaah sekalian, ya, ada teramat malam orang Islam. Kitab dah ada sebut. Kita sebut saja, Datuk Guru tak sebut saja lah orang qisas. Entah bila tak tahu kita. Ya tak? Padahal tuntutan syarak di sini. Ya, sebab tu kata pengarang, dan sebab itulah dituntut qisas. Maknanya dituntut ni apa? Kalau tak buat berdosa lah. Dosa besar, dosa kecil, dosa besar. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran berkenaan dengan hukum qisas ni, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Kafir, fasik dan zalim. Ya. Kita ni kadang-kadang bila ustaz sebut gini, ni ustaz politik. Payah ustaz. Ya tak? Ustaz nak tolong dia. Nak tolong, nak bagi tahu. Bukan soal politik ni, soal hukum syarak. Ya. Jadi mana kalau tak nak bagi ustaz cakap, suruh buang ayat daripada Quran. Buang. Tak ada kalau ustaz sebut. Ya. Ini kita dah belajar bahawa ni satu. Sebab itu kata pengarang, dituntut qisas pada dirinya dan pada anggotanya. Ini dua perkara yang sempat kita baca pada malam ni, iaitulah menjaga agama dan menjaga diri, nyawa dan tubuh badan manusia. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita dapat rahmat daripada Allah. InsyaAllah kita sambung perbincangan yang akan datang. Menjaga harta, nasab, akal dan kemaluan, dan perkara-perkara yang berkaitan dengan pelanggaran hukum syarak yang menyebabkan batal iman seseorang, yang disebut dalam muka surat 298. Bab-bab ni satu bab yang sangat penting, kerana bab 258 ni cerita berkenaan dengan perkara yang boleh menyebabkan seseorang itu rosak iman dia. Padahal kita dah baca tadi bagaimana seorang yang mukmin sisi manusia, kafir sisi Allah. Macam mana dia boleh kafir sisi Allah? Huraian dia muka surat 258. InsyaAllah kita baca dalam kesempatan akan datang. Subhanakallah wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin.